Selamat petang, salam sejahtera. Baru-baru ini tersebar satu berita kononnya Ismail Sabri Yaakob dengan Muhyiddin Yassin bakal membuat satu langkah menumbangkan kerajaan persekutuan pimpinan Anwar Ibrahim dengan satu langkah yang dipanggil langkah Jakarta. Wow, ini pasti panas. Tapi sebelum itu sila tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya ini. Baik, apa sebenarnya yang berlaku dengan langkah Jakarta ini yang kononnya Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin sedang merancang sesuatu yang kononnya mau menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini cerita yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya itu adalah satu fitnah, kata Ismail Sabri Yaakob. Sehingga kan petang ini Ismail Sabri Yaakob mengarahkan peguamnya untuk saman fitnah. Nah, ini yang paling panas. Ini pencerahan dan pendedahan jawapan kepada Ismail Sabri Yaakob yang memang luar biasa. Ismail Sabri Yaakob kata pertemuan di Jakarta itu adalah satu fitnah dan beliau mengarah peguam menyaman. Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sebaran fitnah yang mendakwa dia merancang sesuatu dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di Jakarta baru-baru ini. Dakwaan itu tersebar gara-gara ketidakhadirannya dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 8 Disember lalu. Ismail Sabri Yaakob berkata, kalau nak pindah orang pun biarlah munasabah sikit, kata beliau. Kalau dalam rekod immigration saya tak keluar negara, maknanya saya dalam negara lah, kata Ismail Sabri Yaakob. Saya sudah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah, katanya kepada Malaysia Kini hari ini ketika ditanya berkenan perkara tersebut. Selain Ismail Sabri, Mazhir Khalid yang juga naib Presiden UMNO tidak hadir dalam mesyuarat tersebut. Mesej di media sosial yang dikongsi berulang kali oleh individu yang tidak dikenali mendakwa Ismail Sabri dan pemimpin UMNO yang tidak hadir mesyuarat MKT UMNO pada malam itu berada di Jakarta dan sedang merancang sesuatu. Menggelarkannya sebagai langkah Jakarta. Muhyiddin juga dikatakan turut berada di sana. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan penjelasan Mazhir Khalid. Sementara itu, Ismail Sabri Yaakob berkata dia berada di Bera ketika mesyuarat MKT dan makan nasi daun pisang bersama seorang wartawan veteran ketika itu. Lokasinya tidak didedahkan. Pada sebelah malamnya pula, kata Ismail Sabri, dia berada di kawasan parlimennya di Bera, Pahang untuk perasmian perlumbaan kereta pacuan 4 roda terkenal Rainforest Challenge International RFC. Dakwaan sedemikian bukanlah kali pertama. Ismail Sabri dan beberapa pemimpin BN sebelum ini turut didakwa dalam pertemuan tertutup bersama parti dalam gabungan lain sebelum ini. Kabar angin seperti itu tersebar ketika BN dilihat terbahagi kepada dua camp, antara mereka yang menyokong kerajaan perpaduan dengan PH dan mereka yang tidak bersetuju. Saudara-saudara sekalian, itulah dia penjelasan daripada Ismail Sabri Yaakob sendiri apabila tularnya mesej di media sosial di WhatsApp mengatakan bahwa ada satu pertemuan dibuat di antara Ismail Sabri Yaakob dengan Muhyiddin di Jakarta. Namun demikian, Ismail Sabri Yaakob dengan begitu serius beliau mengatakan itu adalah satu fitnah dan beliau telah mengarahkan peguam untuk menyaman pemfitnah tersebut. Ismail Sabri Yaakob memberikan bukti bahwa beliau tidak terlibat, tidak ada langkah-langkah seperti itu apabila beliau mengatakan bahwa kalau nak mahu memfitnah pun buatlah secara dia katakan buatlah secara logik, karena menurut Ismail Sabri Yaakob beliau
Kalau nak fitnah, biar munasabah sikit. Karena beliau mengatakan, kalau nak mau memfitnah, cek dulu rekod imigrationnya. Kalau dia tak keluar negara, bermaksud dia ada di Malaysia lah, dalam negara lah. Jadi, pemfitnah ini mungkin lupa untuk memeriksa kad immigration atau rekod immigration Ismail Sabri Yaakob. Kalau Ismail Sabri Yaakob tidak menggunakan tidak keluar daripada Malaysia, maksudnya dia ada di Malaysia. Selain daripada itu, Ismail Sabri Yaakob juga memberitahu bahwa beliau pada waktu itu sebenarnya sedang makan nasi daun pisang dengan seorang wartawan veteran. Ismail kata, beliau tidak, lokasinya pula tidak didedahkan, tetapi Ismail Sabri Yaakob mengatakan pada sebelah malamnya pula dia berada di Beira, kawasan parlimennya, untuk satu perasmian perlombaan kereta pacuan 4 roda. Dakwaan sedemikian bukanlah kali pertama buat beliau. Saudara-saudara sekalian, kalau ia pun kamu tak berapa suka dengan seseorang, pastikanlah Anda tidak memfitnah saudara-saudara sekalian, karena seperti yang kita tahu, perbuatan memfitnah ini adalah perbuatan yang dosa besar. Ianya sama seperti membunuh orang, lebih teruk daripada membunuh orang. Jadi perbuatan yang seperti itu, perbuatan itu pada pendapat saya ialah perbuatan khianat. Kalaupun kamu mau membuatkan seseorang itu rasa bersalah, bukanlah dengan cara berniat seperti itu. Ismail Sabri Yaakob sudah menjelaskan, tiada langkah Jakarta. Sekali lagi saya ulang, tiada langkah Jakarta. Oke? Yang ada hanya makan nasi daun pisang dengan wartawan. Tolong kamu sebarkan ini semula, supaya langkah Jakarta itu tidak disebarkan lagi. Yang ada hanya langkah makan nasi daun pisang dengan wartawan. Oke? Ingat betul-betul. Ini bukan kali pertama Ismail Sabri Yaakob dan pemimpin BN difitnah atau diberitakan seperti ini. Karena sebelum ini turut didakwa dalam pertemuan tertutup bersama parti dari gabungan lain ketika parlimen tergantung. Kabar angin tersebut seperti itu tersebar ketika BN dilihat terbahagi kepada 2 camp. Antara mereka yang menyokong kerajaan dan penyokong yang menyokong PH. Dan mereka yang tidak bersetuju. Jadi saudara-saudara, mungkin itu hanya kabar angin. Jadi kalau kabar angin, macam yang saya cakap, boleh jadi berlaku atau boleh juga tidak berlaku. Tapi biasanya di Malaysia ini pelik. Kabar angin boleh berlaku. Tapi tahniahlah kita ucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana telah mengambil tindakan yang sepatutnya. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.